Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah taala kerana pada malam ini Allah memberi kepada kita nafas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggerakkan akan nadi-nadi kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih lagi kita dengan kita berada dalam satu amalan perbuatan yang masih lagi berkaitan dengan ilmu, kerana sesungguhnya ilmu ada satu perkara yang dikasihi oleh Allah Ta'ala siapa yang mengadakan ilmu, sama ada belajar maupun mengajar. Dan selamat datang kepada semua para jamaah, sama ada yang berada di Bahau Negeri Sembilan ataupun di Melaka ataupun di Shah Alam ataupun di Johor ataupun di Kedah, Sabah, Sarawak, Singapura dan seumpamanya. Jadi alhamdulillah, walaupun kita berjauhan di tempat masing-masing, sebenarnya sedar tidak sedar Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan hati kita. Kita duduk di tempat yang berbeza, tetapi amal kita yang satu, yang sama. Matlamat kita sama, iaitu kita berada dalam majlis ilmu, dan matlamat kita adalah untuk mencari keredaan Allah, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apabila kita hari ini menjalani kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah menjaga adab kita dengan Allah. Dan semalam kita ada membicarakan tentang adab kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah adalah bukan kita inginkan mendesak Allah untuk menunaikan hajat kita, tetapi kita berdoa kepada Allah adalah jalan bahawa kita sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama kita disuruh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah taala memberi kebaikan kepada kita. Selamat datang daripada Puncak Alam, Shah Alam, Selangor. Baik, dan kita terus kepada pembacaan kitab kita. Kita sampai pada muka surat yang ke-70. Kita sampai pada muka surat 70, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 70, baris yang ke-6 daripada bawah. Kitab Hikam, Toko Pulau Manis. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan Hikam, mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini al-istislamu li qahrihi faqad a'zama minnatu alaika. Faqad a'zama minnata alaika. Maksudnya manakala dijadikan engkau pada zahir mengikut, pada zahirnya kamu mengikut bagi segala suruhnya, yakni suruhan Allah Ta'ala dalam mengerjakan, yakni mengerjakan perintah Allah, dan meninggalkan, yakni meninggalkan larangan Allah Ta'ala, dan dianugerahi engkau di dalam batin, dalam hati kamu, dalam batin kamu, yakni di dalam hati kamu, menyerahkan diri, yakni kamu berserah kepada Allah, menerima apa yang Allah perintahkan kepada kamu.
maka bagi sifat qahar, serah kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat qahar, perkasa, bagi sifat qaharnya dalam kurniaan Allah Ta'ala, yakni dalam perintah Allah Ta'ala dan dalam tegah dalam larangan Allah Ta'ala, maka bahawasanya dibesarkannya lah nikmatnya atasmu, maka itu merupakan nikmat yang besar. Apa maksudnya? Maksudnya begini, apabila Allah memberi kepada kamu zahir kamu, yakni anggota zahir kamu, seperti lidah, seperti mata, telinga, tangan dan kaki. Maknanya Allah Ta'ala memberi segala anggota. Maka dengan anggota yang Allah Ta'ala bagi, yang zahir yang Allah Ta'ala bagi ini, maka lidah digunakan membaca Al-Quran dan berzikir dan bercakap perkara ilmu. Telinga mendengar nasihat-nasihat ataupun ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata memandang akan kebesaran Allah Ta'ala, memandang akan kebesaran Allah Ta'ala. Mata juga memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Kemudian tangan pula menghulurkan dengan kebaikan. Kaki pergi ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah. Kemaluan dijaga supaya tidak berzina, dan juga meletakkan pada tempat yang baik. Semua yang Allah bagi secara zahir itu, sehingga anggota-anggota zahir itu dipermudahkan untuk melakukan amal. Mudah saja dia melakukan amal, sampai masa mudah untuk melakukan sembahyang, sampai masa senang untuk menolong orang. Jadi segala anggota tadi yang Allah beri kepada kamu, mumtasilan li amrihi, kamu menggunakan mengikut perintah Allah, menggunakan untuk perintah Allah Ta'ala, mengikut bagi segala suruhan Allah. Segala suruhan Allah tadi yang Allah Ta'ala perintahkan, kamu ikut dalam mengerjakannya. Dalam mengerjakannya, maka mengerjakan perintah Allah. Allah suruh melakukan kebaikan, dan meninggalkan. Kemudian Allah beri kamu dipermudahkan. Lidah kita tinggalkan daripada fitnah. Lidah kita tinggalkan daripada menyatakan buruk pada orang, dengan mengutuk orang dan seumpamanya. Lidah kita tinggalkan daripada maknanya mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Maka dengan mudah Allah Ta'ala bagi dapat meninggalkan. Mata pun begitu juga, dapat meninggalkan benda-benda yang membawa dosa, dan tidak memandang orang dengan pandangan kehinaan ataupun memandangnya pandangan merendahkan orang. Begitu juga telinga, tak suka mendengar fitnah, tak suka mendengar keburukan. Maka tangan tidak digunakan mengambil hak orang lain. Maka kaki tidak pergi kepada perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Maka bila mana sahaja Allah mempermudahkan kepada kamu dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan dianugerahkan engkau dalam batin, dan dalam itu Allah Ta'ala jadikan kita, sudahlah kita di luarnya, di zahirnya kita jaga anggota kita, dan juga dari anggota kita dengan melaksanakan, dan kita jaga anggota kita dengan meninggalkan. Dalam waktu yang sama batin kita ini menyerah diri bagi Allah Ta'ala yang bersifat qahar. Qahar, Allah bersifat menguasai, memaksa, berperkasa. Jadi serah kepada Allah. Serah kepada Allah dalam melakukan ibadat dalam penuh keredaan. Reda di atas ketetapan Allah. Jangan orang itu buat
Dia buat ibadat tapi hati tidak redha. Allah tak ada arah lah kata, kalau boleh malah dah nak sembahyang tapi Allah Ta'ala perintah. Itu bermakna hati tidak redha. Hatta dia meninggalkan, saya memang tidak mahu ambil riba, haram hukum dia. Tapi maknanya kalau katakan kalau boleh ambil, nak ambil, maka dalam keadaan macam itu dia meninggalkan dalam keadaan hati tidak redha. Hati tidak redha, maka ini dipanggil orang yang tidak betul-betul mencapai ubudiyah. Ketika mana dia melakukan ketaatan, baik dia sembahyang, baik dia keluar zakat, zakat tidak terasa seperti satu bebanan, zakat tidak terasa seperti sesuatu yang terpaksa dibuat, maka dia kalau dia merasakan bahawa ia bagaikan terpaksa, bermakna dia tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dalam melakukan ibadat. Maka dua perkara, yakni yang pertama mengenai orang yang beribadah secara zahir dengan melaksanakan dan meninggalkan, dan yang kedua dengan ibadat dengan hati, dengan redha ketetapan Allah, dengan meyakini janji-janji Allah, dengan bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana di dalam batin tadi, dalam batin setelah menyerah diri kepada Allah yang Qahar, di dalam kurniaan Allah. Apa dalam kurniaan? Seperti ibadat. Ibadat ini kurniaan, bukan bebanan. Jadi orang menganggap bahawa kadang setengah daripada ini merasa bebanan, sedangkan ia bukan bebanan, dia adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Rasulullah kata kepada Bilal, "Ya Bilal, gembirakan aku dengan salat." Salat ini menggembirakan, bukan merasa beban. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan, bila mana saja kamu ini diberi oleh Allah Ta'ala boleh melakukan ibadat, dan kamu merasakan ini satu anugerah daripada Allah Ta'ala, dan juga Allah memberikan kepada kamu, kamu ini dapat meninggalkan tegahan Allah Ta'ala, tegahan, maka sebenarnya kamu telah mendapat nikmat yang sebesar-besarnya. Maka adab kita dengan Allah ini, kadang-kadang kita tidak memahami nilai pemberian Allah yang besar. Kalaulah seseorang itu dikatakan bahawa dia merasa sangat gembira dia mendapat harta, dia berniaga maju, maka dia gembira, tetapi dia tidak bersedih dalam keadaan ibadatnya lambat, ibadatnya itu lewat. Dia ini contohnya, dia berniaga, ketika mana berniaga dia mendapat keuntungan yang luar biasa, tetapi sembahyangnya lewat. Sembahyangnya lewat. Dia tidak bersedih di atas sembahyangnya yang lewat, dan dia hanya bergembira dengan apa yang dia dapat, keuntungan yang dapat. Maka di sini dikatakan bahawa seseorang itu tidak menyedari manakah nikmat yang paling besar, manakah kurniaan yang paling besar. Sehingga kan Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf, beliau ini mendapat keuntungan yang besar pada hari itu dia berniaga, tetapi oleh kerana dia ini terlalu gembira, suka perniagaan dia maju, akhirnya dia sembahyang agak lewat sedikit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada sembahyang, dia merasa menyesal, sedih dia sembahyang lewat dengan Nabi, sedangkan hari itu dia mendapat keuntungan yang banyak. Akhirnya dia telah menginfakkan segala keuntungan yang dia dapat hari itu pada jalan Allah Ta'ala. Dia membebaskan hamba-hamba, dia menginfakkan harta pada jalan Allah begitu banyak, infakkan harta pada jalan Allah Ta'ala begitu banyak. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah infak saya pada jalan Allah Ta'ala ini dapat menampung kekurangan saya sembahyang yang lambat tadi?" Rasulullah memberitahu, "Wahai Abdurrahman,
seandainya kamu mempunyai dunia dan segala isinya, kamu ini infak pada jalan Allah, tidak akan sama dengan kamu lewat beribadat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah diketahui bahawa apabila Allah mempermudahkan kita boleh ibadat, sama ada ibadat itu ibadat sembahyang, sama ada ibadat itu ibadat puasa, ataupun ibadat-ibadat yang lain, kita boleh beribadat melaksanakan perintah Allah, dan Allah memberi pula kita berjaya meninggalkan maksiat. Dalam waktu yang sama hati kita rada dengan Allah, itulah nikmat yang paling besar. Kalaulah kita boleh buat ibadat seperti kita infak fisabilillah, tapi hati tidak rada, merasa bagaikan terpaksa infak tadi, maka dia belum lagi mendapat ubudiyah ataupun anugerah yang sebesar-besarnya. Jadi kalau kita rasa mudah, alhamdulillah, Allah beri taufik. Apa makna taufik? Ditolong oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah. Bila Allah memberi taufik, pertolongan Allah dalam melakukan taat, itu zahir. Satu lagi, batin kita redha. Batin kita redha dan kita gembira di dalam taat. Kita gembira dalam melakukan taat, kita gembira dapat meninggalkan maksiat, hati kita redha, maka kita dikira telah mendapat anugerah yang besar. Anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermula, dua pekerjaan ini melazimkan akan dikau dalam mendirikan ubudiyah. Dalam kita mendirikan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, bagi Tuhanmu tiada lain. Maka dua perkara ini, apakah dua perkara? Dua perkara yang pertama adalah seseorang itu melaksanakan, dia panggil apa ni, dapat melaksanakan amal ibadat kepada Allah Ta'ala secara zahir kita. Secara zahir, amal ibadat kita dapat laksanakan dengan cara melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, itu dipanggil ubudiyah zahiriyah, ubudiyah zahir. Dan yang kedua dipanggil ubudiyah batiniah ataupun ubudiyah batin, yakni hati merasa redha di atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah merasa redha dengan ketetapan Allah, maka ini di antara tanda-tanda orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala dipermudahkan Allah keduanya itu bagimu, bila mudah sahaja buat taat, tinggal maksiat mudah, hati pula mudah tunduk dengan perintah Allah, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa tertekan dalam melakukan ibadat, tidak merasa satu bebanan dalam melakukan ibadat. Bila tidak merasa bebanan, tidak rasa berat, tidak rasa tertekan dalam melakukan ibadat, bermakna Allah telah memberikan pada dia tadi anugerah yang besar. Dan didirikan engkau di dalam memeliharakan akan segala hukumnya. Dan Allah maknanya beri kamu ini dalam memelihara hukum, maknanya kamu redha dalam hukum Allah. Maka redha pada hukum Allah ni ada dua. Satu berbentuk umum, satu berbentuk khusus. Redha kepada hukum Allah ini yang umum. Yang umum macam mana? Yang umum, Allah Ta'ala menetapkan sesuatu ibadat. Seperti apa? Seperti Allah perintahkan sembahyang, maka kita redha. Allah Ta'ala perintahkan, bukan kita saja, semua orang Allah perintahkan, maka kita redha. Allah Ta'ala perintahkan puasa pun kita redha. Kita redha segala perintah Allah Ta'ala ini. Ini dipanggil kita redha, redha pada hukum Allah secara umum. Satu lagi, redha kepada hukum Allah secara khusus.
Secara khusus macam mana? Secara khusus seperti Allah memberi kita sakit. Allah memberi kita sakit, maka kita redha di atas takdir Allah. Allah memberi kita miskin, maka kita redha di atas takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala. Maka apabila Allah telah memberi hati kamu bersifat demikian, hati sifat kamu demikian, dalam miskin itu redha dan boleh beribadah pada Allah, boleh beribadah kepada Allah Ta'ala, maka itu dikira satu nikmat yang besar. Dan ditunjukkan engkau bagi yang demikian itu. Dan Allah memberi petunjuk, Allah tunjuk kamu, Allah tolong kamu. Dan bahkan Allah memelihara kamu. Maka senya dibesarkannya lah nikmatnya atasmu dengan taufiknya bagimu. Maka ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada kamu, yang kamu boleh buat, kamu boleh tunduk kepada Allah Ta'ala, yakni tunduk pada hukum Allah, dan kamu boleh redha. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada kamu. Jadi bila mana dapat diberi pertolongan oleh Allah, jadi ringan, nak sembahyang pun ringan, nak berzikir ringan, nak majlis ilmu pun ringan. Hati pula reda, tenang. Maknanya bukan pergi belajar dalam keadaan tertekan, bukan kerana malu, bukan kerana yang lain, tapi kerana hati yang reda dengan Allah Ta'ala, bermakna Allah Ta'ala telah memberi kebaikan kepada seseorang tadi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghiasi zahir kita. Zahir kita dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan keimanan dan ketakwaan itu, maka membolehkan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu zahir. Namun satu lagi, Allah memberi ke batin, sebab tidak semuanya Allah memberi perkara mana zahir dan batin. Maka ada orang yang beribadat, zahirnya beribadat kepada Allah Ta'ala, maka dia melakukan ibadat sembahyang, puasa, haji, zakat, buat ramai ibadat, tapi batinnya itu tidak benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Bila batin tidak benar-benar menyerahkan diri pada Allah, maka itu tanda bahawa dia belum lagi benar-benar mendapat kurniaan Allah. Maka batin itu apa dia? Yang pertama, dia kena redha di atas bala Allah. Ujian Allah dia kena redha. Ini kerja batin. Bila saja mendapat ujian Allah, dia kena redha. Kemudian dia kena bersyukur di atas nikmat Allah. Jangan lupa Allah. Bila mana dia dapat nikmat, dia kena bersyukur kepada Allah. Dan juga yang ketiga, dia kena redha segala ketetapan Allah, segala takdir Allah Ta'ala. Maka bila seseorang tadi dipermudahkan amal ibadat, meninggalkan maksiat, kemudian dia redha, bermakna Allah telah memberi kepada dia nikmat yang paling besar di atas muka dunia. Jadi bukan nikmat harta. Nikmat harta bukan nikmat yang besar. Besar juga, tapi bukanlah nikmat yang sebenarnya sebesar-besar nikmat. Bukan nikmat pangkat, bukan nikmat masyhur, orang kenal kita, bukan. Tetapi nikmatnya itu adalah mereka itu dibersihkan oleh Allah, zahir dan juga batin. Nak membersihkan batin ini macam mana? Maka nak membersihkan batin ini, nanti panjang perbahasan dia akan datang pun ada. Untuk membersihkan batin, nanti kita akan baca tahalli akan datang ada, insya-Allah. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi mesti lalu jalan taubat.
Jalan taubat dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, maka jalannya tidak tu. Mana tidak akan dapat benar-benar bersih. Lalu orang pun tanya, Ustaz, sekarang ini nak tanya saya, kita nak banyak bertasbih ke, kita nak banyak berzikir ke, kita nak banyak bertaubat? Makna kita nak banyak berzikir ke, kita nak banyak bertaubat? Kerana kita berzikir untuk hati, kita bertaubat untuk hati juga. Maka kena faham begini. Sekarang ni hati kita bersih ke tidak bersih? Hati kita tidak bersih, banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi hati yang tidak bersih ini, sebenarnya adalah disebabkan dengan dosa-dosa kita. Hati tidak bersih. Maka kita yang utama bukan dengan memperbanyakkan zikir, tetapi kena banyakkan taubat di samping tidak meninggalkan zikir. Kena banyakkan taubat di samping tidak meninggalkan zikir. Maka dengan persoalan tadi ni, macam mana nak bersih hati, kita bagi tahu dua itu jalan dulu. Yang pertama, lalu melalui jalan taubat dan zikir. Banyak jalan-jalan hati, obat ni banyak. Banyak obat. Begitulah. Kalau obat zahir banyak, obat ni sakit ini, obat begini, ni sakit ni, obat begini. Maka demikianlah juga penyakit batin. Kalau penyakit zahir kita jumpa doktor, tapi kalau penyakit batin kita jumpa guru-guru yang memahami ilmu batin, penyakit batin. Maka dikatakan bahawa bila mana kita nak bersihkan hati kita, yang perlu banyak istighfar. Istighfar. Kerana istighfar itu ibarat sabun, zikir ibarat minyak wangi. Jadi kalau baju kotor, hendaklah letak sabun, bersihkan dulu, lepas tu baru letak minyak wangi. Begitu gambaran. Jadi orang berzikir tanpa taubat, itu satu kesilapan dalam ibadah kepada Allah. Boleh para jemaah. Jadi ustaz suruh zikir-zikir itu, taubat kena ada, sentiasa dalam hati azam untuk meninggalkan maksiat dan seumpamanya. Baik, jadi dalam keadaan macam itu, kita kena memahami bahawa apabila telah mendapat pertolongan Allah, itulah yang besar dan kurniaan yang paling besar maknanya. Dan kata setengah orang yang muhakkik radhiyallahu anhu, kata ulama yang benar, ulama tahqiq. Jadi dikatakan bahawa bermula kaum yang sampai mereka itu kepada halnya, tiadalah tinggal bagi mereka itu dalam mendoa. Bila sudah sampai kepada hal dia, hal macam mana? Hal dia boleh buat taat, dia boleh tinggal maksiat, tetapi bila sampai hal itu, dia tidak tinggal doa, dia minta. Makna tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam itu walaupun sudah diberi ilmu, tapi minta lagi, Allahumma zidni ilman. Rasulullah tidak pernah malas dalam beribadat, tapi Rasulullah masih lagi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada lemah dan malas. Maka orang-orang yang sudah diberi oleh Allah ketaatan, Allah dah beri ketaatan seperti boleh melakukan taat, meninggalkan maksiat, mereka tidak meninggalkan doa kepada Allah. Apa yang dia doa? Dia doa antaranya, dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dia ini elok adab dengan Allah dan duduk dalam kebaikan dengan Allah Ta'ala. Baik, di antara doa, nanti anda para jamaah boleh amal doa ini. Ada dalam kitab ini, kita tengok. Maka tiada tinggal bagi mereka itu di dalamnya akan mendoa, walaupun sudah melakukan taat, walaupun sudah diberi oleh Allah Ta'ala ketaatan, walaupun sudah berjaya meninggalkan maksiat, walaupun hati sudah diberi oleh Allah dalam keadaan redha, dia tidak meninggalkan doa. Kenapa? Kerana walaupun sudah melakukan taat, kadang-kadang boleh jatuh juga maksiat. Maka orang bertanya kepada Syekh Junaid Baghdadi, ya Syekh, adakah orang-orang yang soleh
hatta orang yang mencapai makrifat arif billah, sudah mencapai makrifat pada Allah, sudah soleh, adakah dia boleh jatuh kepada dosa besar? Adakah dia ini boleh jatuh kepada zina walaupun dia sudah soleh, sudah soleh, sudah mengenal Allah? Maka jawapannya apa? Jawapannya itu tidak mustahil. Walaupun sudah soleh, walaupun sudah melakukan taat, walaupun sudah mengenal Allah Ta'ala, maka tidak mustahil jatuh dia kepada maksiat juga. Kenapa? Kerana mereka ini bukan golongan maksumin, bukan para nabi yang terpelihara, tidak. Tetapi mereka juga golongan manusia yang masih lagi tidak mustahil jatuh kepada maksiat. Hanya bezanya orang-orang soleh, bila dia sudah soleh, dia akan minta Allah jaga dia. Dia minta Allah Ta'ala jaga dia, supaya bila dia diberi oleh Allah Ta'ala, maka dia termasuk di kalangan mahfuzin. Apa maksumin? Maksumin ni orang yang terpelihara, tak buat dosa, tak buat maksiat. Tetapi mahfuzin ni orang yang terjaga. Orang yang terjaga. Maka orang-orang soleh, boleh berlaku ke dia itu jatuh maksiat? Boleh berlaku ke zina atas diri itu? Boleh berlaku, sebab itu tidak mustahil. Hanya jawab Syekh Abdul Qadir Jilani, menjawab bahawa atas ketetapan Allah, atas apa yang Allah takdirkan. Bila Allah tetapkan, Allah Ta'ala takdirkan berlaku, boleh berlaku. Boleh berlaku begitu. Hanya orang-orang yang macam ini, dia akan minta pertolongan dengan Allah Ta'ala, dan apabila dia jatuh kepada maksiat, mereka adalah orang yang bersegera kembali kepada Allah. Mereka akan segera kembali pada Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Kamu bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kejahatan kamu dengan kebaikan. Maka orang-orang yang soleh, dia jatuh maksiat, bukan tak jatuh maksiat, tapi dia cepat-cepat kembali pada Allah. Kalau dia buat maksiat itu, maka taubatnya lebih daripada maksiat. Apa maksudnya? Kalau dia buat sedikit maksiat, taubatnya banyak. Kita maksiatnya banyak, taubatnya sedikit. Itu pun ada kau taubat. Yang kita tambah, maksiatnya banyak, tidak ada taubat. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Maka dikatakan bahawa mereka itu tidak tinggal berdoa kepada Allah, dan tiadalah meminta di dalam yang memberi manfaat. Tiadalah meminta memenat dalam yang memberi manfaat, dan tiada dalam yang menolak mudarat. Yang menolak mudarat. Maka jadilah doa mereka itu pada pekerjaan daripada sekira-kira hati mereka itu sekali-kali. Dia juga tidak meminta yang memberi manfaat, dia juga tidak menolak yang memberi mudarat. Hanya mereka berdoa, maknanya pada pekerjaan daripada sekira-kira hati mereka itu. Hati mereka itu sekali-kali kerana mereka itu, sekali-kali kerana makhluk. Maka berkata mereka itu dalam doa, dia tak minta apa-apa yang dia hanya dia minta hubungan dia dengan Allah. Dia minta hati dia saja. Masalah yang Allah nak beri nikmat ke, Allah nak beri bala tu, yang penting bagi mereka hati. Kalau hati sudah terpelihara, beri nikmat pun tidak terkesan, beri bala pun tidak terkesan. Kerana apa? Kerana hati dah duduk dengan Allah. Maka di antara maknanya sifat kekasih-kekasih Allah, mereka tidaklah meminta-minta yang memberi mudarat, memberi manfaat atas dirinya, tetapi dia meminta seperkara yang memberi manfaat dia dengan Allah.
Macam kita minta, ya Allah Tuhan aku biarlah aku kaya, contohnya. Contohnya. Jadi itu manfaat kita. Manfaat dengan Allah belum tentu lagi. Boleh jadi kau kaya, kita lalai Allah. Lalai dengan Allah. Maka mereka tidak meminta sesuatu yang bermanfaat dirinya. Hatta memberi mudarat pada dirinya pun dia tak meminta juga. Maknanya tidak menolak mudarat. Dia tidak menolak mudarat. Dia tak kata, ya Allah Tuhanku jauhkan aku daripada penyakit. Dah. Sebab apa? Sebab dia nak dengan hati. Kalau Allah Ta'ala beri dia sakit, kalau hati dia duduk dengan Allah, dia dapat pahala sabar. Maka yang dia doa itu adalah hanya sekali-kali hati dia semata-mata. Dia nak hati dia duduk dengan Allah je. Dia nak duduk hati dengan Allah. Dia pun nak beri hak manfaat, nak menolak mudarat, dia tak minta. Datang mudarat, datanglah. Asalkan hatinya dengan Allah. Inilah kekasih Allah. Jauh beza dengan kita. Kita minta hak manfaat kita je. Minta manfaat kita je. Minta kalau boleh ni biar dapat ni, kalau boleh ni dapat ni. Maknanya semua manfaat kita. Semua manfaat pada kita. Tengok orang-orang yang kekasih Allah. Jadi bila nak manfaat pada diri sendiri ni, payah Allah nak bagi. Tapi kalau manfaat dengan Allah Ta'ala, Allah beri. Hak dia nak pun Allah beri. Baik, ada satu cerita ni siapa? Kisah Abu Hasan, ada silanya Abu Hasan Syazili. Beliau ni ulama sufi, wali Allah. Dia ini ulama sufi, wali Allah. Satu ketika, satu hari beliau ni jumpa satu kawan dia. Dia pun duduklah berkawan dengan, dia pun duduk dengan kawan dia. Dia pergi satu tempat, dia jumpa dengan satu orang sahabat, dia pun berkawan dengan kawan dia tadi. Kemudian dia pun berkata dengan kawan dia, marilah kita kena tinggallah kampung halaman kita. Kita kena pergi di satu tempat, kita beribadat pada Allah. Maka dia berkawan dengan kawan ini kerana Allah. Maka dia kata, dalihlah kita duduk gini, kita kena keluar, kita pergi cari satu tempat, kita duduk dalam gua, kita beribadah pada Allah. Maka kawan dia setuju. Dia pun pergilah. Pergi Syekh Abu Hasan Syazili, pergi dengan kawan dia. Pergi ke mana ini? Pergi ke gua, cari gua. Tujuan apa cari gua? Nak beribadat di dalamnya. Maka duduklah dia, jumpalah gua, dia pun duduk dalam gua, dia pun mulalah beribadat. Apa kata dia? Kata dia, kita beribadatlah, kita berzikir pada Allah. Moga-moga, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kepada kita. Allah Ta'ala mudahkan kepada kita, Allah Ta'ala bukakan kepada kita. Apa kehendak yang kita nak, moga-moga kita menjadi wali Allah, katanya. Kata Syekh Abu Hasan Syazili. Lalu dia mengatakan lagi, tujuannya kita ini, dia kata, moga-moga Allah Ta'ala buka. Manalah tahu kita beribadat boleh jadi seminggu Allah angkat kita jadi wali, ataupun boleh jadi sebulan Allah Ta'ala angkat kita jadi wali. Baiklah, dia pun setuju. Maka dia pun duduklah dalam gua tadi. Maka dia pun beribadat dalam gua, dia berzikir, ibadat. Tapi hatinya tak rasa apa-apa. Dia pun kata, habis dah seminggu, mana tahu minggu depan kita jadi wali. Dia pun beribadat lagi. Ibadat, tak jadi apa-apa hati dia. Hatinya. Maka dia beribadat itu tujuannya adalah supaya Allah Ta'ala bukakan hati dia, ataupun diberi dia menjadi kekasih Allah Ta'ala, yakni menjadi wali Allah Ta'ala. Maka tengok dia berzikir setelah berminggu-minggu berzikir, tidak ada kesan dalam hatinya. Lalulah di pintu gua tadi datang satu orang yang tidak dikenali, memberi salam, Assalamualaikum. Maka menjawablah kedua-dua tadi, Waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Kata lelaki itu. Dia kata, silakan. Silakan. Dia pun masuk, duduk di hadapannya. Duduk di hadapan Abu Hasan Syazili dan juga dengan teman dia tadi. Lalu dia pun bertanya,
siapakah kamu? Siapa kamu? Maka Abu Hasan pun tanya orang yang datang tadi, satu orang tua yang datang. Dia mengatakan, saya ini Abdul Malik. Abdul Malik ini hamba kepada raja Abdul Malik. Oh, dia pun tahu. Kata Syekh Abu Hasan ni, ini mesti wali Allah ni. Yang datang kat kita ni mesti wali Allah. Lalu dia tanya, bagaimana keadaan kamu? Dia tanya kepada orang tua tadi. Orang tua tu tanya balik pada dia, aku ni nak tanya kamu, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana keadaan kamu? Bagaimana hal kamu? Bagaimana keadaan kamu? Dia sungguh tanya. Tanya Syekh Abu Hasan Syadzili dengan kawan dia. Lalulah dia pun berkata lah. Dia pun berkata, dia kata saya ni duduk dalam gua, saya berzikir. Saya berzikir, saya beribadat, Allah Ta'ala bukakan saya. Moga-moga Allah Ta'ala bukakan saya. Moga-moga saya berzikir dalam gua ni, Allah Ta'ala tunaikan hajat saya. Lalu kata orang tadi, kamu duduk di dalam gua ini, kamu berzikir. Kemudian kamu berkata, mudah-mudahan akunya hajat ditunaikan. Mudah-mudahan aku ini menjadi wali Allah Ta'ala. Aku nak bagi tahu pada kamu, kamu beribadat untuk kamu dapat sesuatu, Allah tak bagi pada kamu sesuatu. Kamu beribadat untuk menjadi wali, Allah tak jadikan kamu wali Allah Ta'ala. Tidak ada hajat yang kamu dapat, tidak ada wali yang kamu inginkan, tidak akan dapat kamu menjadi wali, dan kamu tidak akan mendapat kemenangan. Kamu tidak akan mendapat di dunia dan di akhirat. Wahai orang yang berpandangan demikian, wahai orang yang berpandangan demikian, ibadatlah kamu kepada Allah. Ibadatlah kamu untuk Allah. Jangan beribadat untuk diri kamu. Tujuan apa nak hajat? Untuk diri kamu. Tujuan apa nak jadi wali? Untuk diri kamu. Maka tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala? Lalu orang tua tadi membaca firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Lalu dia membaca ayat, tidakkah Allah menciptakan, tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang memberi rezeki kepada kamu sekalian. Dan aku Allah Ta'ala tidak minta rezeki pun daripada kamu. Tidak, aku yang memberi rezeki kepada kamu. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan dan juga kekuasaan yang kukuh. Apa maknanya? Maknanya mu jangan gaduh pemberian aku. Aku nak mu ni bagaimana beribadat kepada aku, yakni kepada Allah. Maka lepas saja orang tua tadi beri nasihat, wahai orang yang beribadat kerana sesuatu, wahai orang yang beribadat kerana inginkan sesuatu untuk kepentingan diri, maka hendaklah kamu ini beribadat dengan Allah dalam keadaan ikhlas. Ada pun yang kamu inginkan, kamu tak akan dapat dunia dan akhirat. Maka bila dengar macam tadi, orang tua tadi tu keluar daripada gua tadi, maka termenung Syekh Abu Hasan Syadzili. Dia pun termenung. Bila termenung, dia pun sedar, Allah, aku ni telah buat kesalahan. Aku beribadat selama ini inginkan sesuatu, sedangkan aku ini sepatutnya beribadat inginkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ekoran daripada peristiwa itu, maka Syekh Abu Hasan Syadzili selalu mencela dirinya. Lalu dia kata, siapalah diri aku? Wahai diriku, dia kata, siapakah engkau? Apakah pekerjaan kamu? Bagaimana hati kamu ketika mana kamu beribadat? Maka Syekh Abu Hasan Syadzili mengatakan, tidak ada apa-apa aku ingin meminta, hanya aku bertaubat pada Allah agar Allah mengampunkan akan dosa aku. Selepas daripada itu, Syekh Abu Hasan hanya minta keampunan Allah, dan juga tidak mencari yang lain, hanya inginkan hatinya elok dengan Allah. Setelah dia bertaubat pada Allah, memperbaiki amal ibadat kepada Allah,
lalu Allah Ta'ala buka hajat dia. Lalulah Allah Ta'ala dengan kemurahan dan kemuliaan Allah Ta'ala kembalikan dia ataupun Allah Ta'ala tunaikan hajat dia. Maka diberinya hajatnya dan diangkat Syekh Abu Hasan Syadzili menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah Ta'ala. Akhirnya dia menjadi wali Allah setelah dia tambuh dah jadi wali Allah. Dulu silap dia, dulu nak sangat jadi wali. Dulu dia beribadat kerana inginkan sesuatu. Sekarang dia tambuh dah, aku nak Allah dah, aku dah salah dah. Selama ni aku beribadat. Maknanya diberi ibadat zahir, tetapi dia ibadat batin tak dapat lagi. Akhirnya Allah Ta'ala memberi ibadat batin. Bila Allah Ta'ala memberi ibadat batin, maka jadilah dia ini orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah demikian. Sebab itu setengah-setengah orang yang soleh, dia tidak meminta untuk manfaat diri dia. Bahkan dia tidak meminta untuk menolak mudarat atas dirinya. Yang dia meminta untuk dia, untuk Allah Ta'ala. Maka berkata dia dalam doanya. Ini doa. Doa ni kalau siapa amal, insya-Allah akan baik adab dia dengan Allah. Maknanya kalau dia beramal, insya-Allah akan elok adab dia dengan Allah. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma zuqna husnal adab. Allahumma zuqna husnal adab ma'aka fi jami'il ahwal. Ini doa dia. Maknanya doa dia kata Allahumma zuqna husnal adab. Ini doa penting. Orang-orang sufi dia baca doa ini. Ini doa yang mana ringkas saja doa ni. Allahumma zuqna husnal adab ma'aka. Maknanya fi jami'il ahwal. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakan olehmu akan kami baik adab. Baik adab maknanya baik adab dalam beribadat kepada kamu dalam sekalian ahwal, dalam setiap keadaan. Biar kita baik adab kita dengan Allah. Maknanya adab kita dengan Allah. Maka manakala ditunjuk engkau bagi adab dalam sekalian ahwal daripada tiada keberatan. Antaranya Allah Ta'ala tunjuk jalan pada kamu bahawa kamu ini sudah benar adab kamu dengan Allah. Kamu tidak ada rasa berat dalam melakukan taat. Tidak merasa berat dalam melakukan taat. Hati kamu lapang tenang dengan Allah dan kamu suka dengan ibadat tadi, bukan rasa berat. Maka senyata telah besarlah nikmat Allah atas kamu, dan itulah sebesar-besar nikmat yang Allah bagi. Sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Ingat Maka dengan ini Ustaz menyeru kepada jamaah sekalian untuk mengamalkan doa ini. Allahumma zuqna husnal adab ma'aka fi jami'il ahwal. Sekali tengok boleh hafal maknanya boleh hafal insya-Allah. Maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan ataupun rezekikan kepada aku elok adab bersamamu ya Allah dalam sekalian keadaan. Maka ini antara doa. Ini antara doa yang dibaca oleh orang-orang sufi. Sehingga pengarang kita masukkan doa ini. Sebab tu orang-orang sufi doa dia tak sama dengan kita. Mana dia ajar doa-doa nak kepentingan, tak ada. Masalah kaya itu surah Allah. Masalah pangkat itu surah Allah. Masalah masyhur itu surah pada Allah. Masalah apa lagi follower ramai itu surah pada Allah. Masalah apa yang orang ni cari, komen banyak, itu serah pada Allah. Masalah orang nak jadi pengikut kita ramai, itu serah pada Allah. Itu tak penting sebenarnya. Yang penting apa? Yang penting adab kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita ini tidak sedar jauh kita tersasar dalam perjalanan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dikurniakan engkau barang yang engkau tuntut akan dia. Inilah benda yang besar nikmat, dan Allah Ta'ala kurniakan yang engkau tuntut. Yang kau beri minta Allah bagi. Yang kau minta tu Allah bagi akan dia dengan segera. Allah akan bagi.
Hanya kita ni tak telus lagi, tak betul lagi hati kita dengan Allah. Ini Abdul Hadi bin Hasan telah tulis doa tadi, boleh ambil dengan komen dia ni. Allahumma dzukna husnal adab ma'aka fi jami'il ahwal. Dan dikatakan bahawa barang yang engkau tuntut akan dia dengan segera, kerana bahawasanya engkau di dalam muradnya, di dalam kehendak Allah. Bila kamu menepati kehendak Allah dalam ibadat, maka jangan risau apa yang kamu hajatkan. Jangan risau dengan apa yang kamu hajatkan apabila kamu menepati dengan kehendak Allah. Maka demikianlah seseorang tadi dalam melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu bahawasanya hamba itu terkadang dikurniai khususiyah di dalam ilmu dan amal. Kadang-kadang orang itu Allah Ta'ala beri keistimewaan dia. Allah Ta'ala beri ilmu, Allah Ta'ala beri amal. Itu zahir. Ilmu ada, amal ada, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maknanya Allah Ta'ala khususnya di dalam ilmu dan amal tiada hal. Kadang-kadang diberi pada ilmu, diberi pada amal, tapi tidak beri daripada hal. Hal ni maknanya perkara yang batin. Kadang-kadang sudah ada ilmu, sudah beramal, tapi batin tidak benar-benar menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang susahnya. Kerana apa? Kerana Allah memandang batin kita. Memandang batin kita, sehingga dikatakan bahawa ada satu orang yang bernama Wahab ibnu Munabbih, kalau tak silapnya. Kalau tidak silap, Wahab ibnu Munabbih dia mengatakan, Wahab ibnu Munabbih ni seorang wali Allah. Dia mengatakan, apa katanya ini, kata dia, aku telah membaca sebahagian kitab Allah Ta'ala, sebahagian kitab suci Allah. Tidak disebut Zabur ke Injil ke, tak kan? Maka dia kata, aku telah membaca sebahagian daripada kitab Allah. Di dalam kitab itu Allah berfirman, dalam kitab itu Allah berfirman, hambaku, wahai hambaku, patuhlah kepadaku apa yang aku perintahkan kepadamu, kata Allah. Wahai hambaku, patuhlah kepada aku apa yang aku perintahkan kepadamu. Dan Allah Ta'ala, dan jangan engkau mengajar aku, kata Allah. Jangan engkau mengajar aku dengan sesuatu yang ada muslihat padamu. Inilah kita. Maknanya jangan kamu ajar kepada aku dengan sesuatu yang ada muslihat darimu. Jadi kadang-kadang kita nak sesuatu ada muslihat. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau jadilah aku orang yang kaya. Nanti seandainya aku kaya, aku akan bantu orang-orang susah. Allah Maha mengetahui di batin kita itu, kita sebut bantu orang susah, ada dalam batin kita ini benda-benda yang kita inginkan, yang mana iaitu kepentingan diri kita. Jadi akhirnya apa? Akhirnya 30% orang fakir miskin, 70% hak diri sendiri. Diri sendiri. Jadi dikatakan bahawa maknanya seseorang itu hendaklah dia mengelokkan hati. Allah kata, mu jangan mengajar aku dengan sesuatu yang ada muslihat daripada kamu. Aku, kata Allah, aku muliakan siapa saja yang memuliakan aku. Siapa-siapa yang beribadat betul-betul kerana Allah, aku muliakan. Dan aku hinakan sesiapa yang meremehkan perintah aku. Aku hinakan sesiapa yang rendahkan akan perintah aku. Aku tidak melihat hak seorang hamba, sehinggalah hamba itu melihat hak aku. Bukan Allah Ta'ala tak tahu orang itu perlukan harta. Bukan Allah Ta'ala tak tahu orang itu perlukan apa yang dia kendaki. Allah tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kurniakan hartaku banyak, nanti aku akan bayar hutang. Allah tahu orang itu ada hutang.
Ya Allah, ya Tuhanku, aku perlukan kesihatan ya Allah, kerana sesungguhnya apabila aku sakit, susahlah ahli keluarga aku. Akulah yang menanggung mencari rezeki. Allah tahu kamu ini menanggung anak dan isteri kamu. Allah Ta'ala tahu, bukan tidak tahu. Tetapi kenapa Allah tidak tunaikan lagi? Kerana kamu di sebalik apa yang kamu minta itu ada muslihat daripada diri kamu. Hati tidak benar-benar lagi kepada Allah. Sebab itu para jemaah, bila kita berdoa, betul-betul hati kita dengan Allah, Allah bagi. Allah Ta'ala bagi. Tapi bila hati kita belum lagi benar-benar dengan Allah, maka Allah Ta'ala kata apa? Aku tidak melihat hakmu pada aku, tapi aku melihat hakmu terhadap diri aku. Allah boleh bagi. Allah tahu mu miskin, Allah bagi kaya. Allah Ta'ala tahu mu perlukan kesihatan, Allah boleh bagi sihat. Tapi kenapa? Sebab di sebalik keinginan kamu ada tersimpan sesuatu kepentingan, yang mana kepentingan inilah yang membawa terhalang kamu menjadi orang yang benar-benar ubudiyah. Maka sebenar-benar orang yang berubudiyah pada Allah, zahir dia taat, zahir dia buat ketaatan, zahir, dan batin dia ini maknanya benar-benar menyerah kepada Allah. Benar-benar menyerah kepada Allah. Maka demikianlah, sebab itu dalam buat ketaatan, bila sudah faham, dia kena redha kepada Allah. Ulama memberitahu, jalan kita nak redha dengan Allah di atas ketetapan Allah, jalannya adalah kamu kena yakin sebenar-benar janji Allah. Yakin sebenar-benar janji Allah, redhalah kamu. Kenapa orang itu tidak bersungguh dalam beribadat? Kurang yakinnya dengan Allah. Jadi bila sudah yakin sebenar-benar dengan janji Allah, ia membawa kepada redha. Yang pertama, yakin sebenar-benar dengan janji Allah. Yang kedua, kena memahami kedudukan Allah Ta'ala yang sebenar. Allah ini siapa? Allah ini Tuhan kita. Jangan kita ini maknanya ada muslihat dengan Allah. Allah kan Qahar, dia boleh menentukan, dia yang memaksa, dia yang perkasa. Jangan ada muslihat. Jaga-jaga, jangan kita ada muslihat di sebalik sesuatu ibadat. Saya ini nak berniaga, ini jihad ekonomi ini. Tetapi di sebalik itu ada kepentingan. Ini contoh, tak ada kata pada orang, tidak. Tapi ini contoh, maknanya contoh, dan ini membawa kepada tidak sebenar-benar ubudiyah kepada Allah. Tidak sebenar-benar ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Jadi pengarang kitab kita ini hebat. Dia memberitahu kepada kita antara ubudiyah, kamu kena nilai nikmat Allah. Jadi jadilah kita tersasar dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak memandang ibadat tu sebenar-benar nikmat. Sebab tu kita semayang lebih kurang saja. Asal semayang sudah, maknanya asal semayang. Sebab tu semangat berzikir tak kuat kita. Kurang kita berzikir. Kemudian kurang kita dalam memikirkan ketaatan. Jadi sebab apa? Sebab di antaranya sebab kita telah melihat nikmat yang lain daripada ibadat itu lebih besar. Sedangkan orang-orang soleh bersyukur. Ada setengah orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh, mereka itu, kalaulah mereka itu maknanya boleh berzikir 100,000 dia berzikir, maka tanda dia bersyukur dapat berzikir ni, dia sembelih kambing bagi orang kampung makan. Tapi tak kabur lah. Saya sembelih kambing ni kerana apa? Saya sembelih kambing ni kerana saya dapat zikir 100,000. Dia tak katalah. Tapi nak khabar bersyukur. Macam kita lah, kadang-kadang kita pun kata, insyaAllah lah dapat duit nanti. Duit apa lah? Aisina. Duit apa lah? Contoh je lah. InsyaAllah nanti kalau dapat duit, nanti saya nak sembelih kambing lah. Kenapa nak sembelih kambing? Gembira dah lalu. Rasa bersyukur di atas yang apa yang diberi. Maka rasa nak sembelih kambing. Nak sembelih kambing. Jadi
tanda bersyukur. Sebab tu orang soleh dia tak nampak tu yang besar. Yang nampak yang besar ubudiyah. Ada satu orang wali Allah di Yaman. Ini wali Allah. Dia ahli, dia berniaga. Bila dia berniaga ni, satu hari pencuri masuk rumah dia. Bila pencuri masuk rumah dia, hilang duit dia. Duit dia hilang. Maka ketika mana duit dia hilang, susahlah ahli keluarga dia. Bila susah ahli keluarga dia susah, lalu ahli keluarga dia cari sini, cari sini, tak ada. Dan yakin punya pencuri masuk dalam rumah dia. Ketika mana orang bersusah hati, duk cari-cari harta, dia sang wali Allah ni, orang soleh ni, Habib ini pergi ke masjid, dia beribadat. Dia tak tinggal zikir dia seharian dia. Lalu anak dia kata, ayah, dia cari-cari ayah dia. Ayah dia ada di masjid. Dia kata, ayah, kita duk sibuk-sibuk, duit hilang, ayah mari sini pula. Lalu ayah dia kata, hei anakku, hilang itu dunia kecil. Hilang dunia tu kecil. Sedangkan ibadat ini akhirat. Takkanlah kita ni kerana dunia hilang ini, kerana dunia ini hilang, kita ini hilangkan juga akhirat kita. Akhirnya ayah dia marah pada dia. Ayah dia hantar dia pergi belajar supaya kamu faham benar-benar. Jadi demikianlah maknanya kegembiraan kita pada ibadah. Kita gembira dapat buat live contohnya. Bukan kerana apa? Kerana nak harap-harap kita ditulis ibadat di sisi Allah Ta'ala. Harap-harap Allah Ta'ala redha kepada kita maknanya. Okey, baik. Sikit lagi kalau ada. Dan terkadang ditentukan pada hal. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi hal, tiada amal. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi hati dia hidup, mati dia ini berserah diri pada Allah, redha pada Allah, tapi amal tak banyak, tidak ada amal. Ataupun amal tidak banyak. Dan terkadang dihimpunkan Allah bagi hamba antara segala maqam. Kadang-kadang dihimpunkan segala kedudukan makam dia. Ada makam taubat, ada makam syukur, ada makam raja. Maknanya itu akan diperbahasan makam, bahasa akan datang. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dia duduk di dalam makam-makam yang tertentu. Dan juga halat dalam keadaan-keadaan yang tertentu, dan juga muka syafat. Dan juga pembukaan Allah Ta'ala bagi dia pembukaan dia, serta diberi ilmu, serta diberi amal, serta diberi kasyaf, diberi hati yang berzikir kepada Allah, diberi hati yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka ada orang yang Allah Ta'ala beri begitu, Allah himpunkan segala kebaikan duduk atas dia. Segala kehimpunan kebaikan tadi duduk di atas dia tadi. Maka adalah yang demikian itu dalil atas menghimpunkan Allah Ta'ala, menghimpunkan Allah Ta'ala dan mengurainya, kerana bahawasanya setengah daripada alamat ia mengurat itu bahawa adalah ia daripada alamat yang ditentukan. Apa ni yang ditentukan Allah Ta'ala akan dia dengan ilmu syariat. Maknanya apa? Dikatakan bahawa itulah antara tanda-tanda Allah Ta'ala memberi kepada hamba-hambanya yang tertentu dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri dia ilmu syariat, dan Allah maknanya dan dia kena melalui ilmu syariat, kemudian melalui tariqah, kemudian melalui hakikat, sehingga mereka mencapai makrifat kepada Allah. Serta maknanya tamakkan dalam makam tauhid, tetap dalam makam tauhid, dan lepas daripada segala akuan, pengakuan diri. Menganggap akulah soleh, akulah yang baik, akulah yang hebat, maka tidak ada ana dalam dirinya. Ana khairun, tidak ada aku lebih baik.
maka adalah daripada orang mukmin. Orang mukmin adalah daripada orang yang berhimpun antara ilmu yakin dan juga ainul yakin dan juga hakul yakin, terhimpun padanya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini kita dah bicarakan datang. Kita dah bicara lepas mengenai ilmu yakin, hakul yakin, maknanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Secara ringkas sajalah, secara ringkas ini untuk baik. Kalau kita kata Mekah, di Mekah ni ada Kaabah. Kita tak pernah pergi ke Mekah contohnya. Orang kata di Mekah tu ada Kaabah. Dah Kaabah tu macam mana? Kaabah tu bentuknya empat segi tepat. Lebih kurang panjang dia begini, lebar dia begini, dia cerita. Lepas tu di Kaabahnya ada kelambu Kaabah, maka dia cerita tentang Kaabah tadi. Maka orang tu pun tahu dengan yakin, oh begitu Kaabah. Begitu Kaabahnya. Tapi dia tengok tak? Dia tak tengok. Tapi dia dah tahu. Dengan ilmu dia dah tahu Kaabahnya begitu. Itu dia panggil ilmu yakin. Kemudian dia pun pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, dia pun tengoklah Kaabah. Nampak dengan mata kasar dia Kaabah. Oh begini sungguh yang saya diberitahu Kaabah begini, tengok. Ya sungguh Kaabah begini. Maka dia pun sudah dapat melihat sendiri Kaabah, sudah nampak dengan mata kepala dia sendiri Kaabah. Maka itu dipanggil ainul yakin. Kemudian dia pun duduk dekat Kaabah, dia pun tengoklah apa yang ada keliling Kaabah. Dan dia dapat tahu sungguh segala selok-belok tentang Kaabah tadi. Dan sehingga dikatakan dia apa saja tanya tentang Kaabah dia tahu. Apa yang ada dalam Kaabah, macam mana, kat mana Kak Hajar Aswad belah, bucu mana, kat mana Rukun Yamani belah mana, kat mana Hijri Ismail di mana. Semua dia ketahui dah belaka. Maka sudah lekat dalam hati segala pengetahuan dengan keyakinan, dengan melihat sendiri, maka itu dipanggil hakul yakin. Ini gambaran contoh sahaja. Maka begitulah dia dengan Allah, dengan sebenar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terhimpun di dalamnya ilmu syariat. Ilmu syariat dan juga tariqah. Tariqah ini berbentuk kepada amal kepada syariat tadi. Amal kepada tauhid itu adalah apa dia? Amal kepada tauhid itu adalah yakin dengan melalui jalan zikir kepada Allah. Amal kepada fiqh itulah maknanya melalui jalan ibadat kepada Allah. Amal kepada tasawuf itu ialah dengan melalui jalan akhlak, akhlak yang mulia, dan dengan jalan penyucian hati. Jalan penyucian hati. Maka dikatakan bahawa melalui jalan syariat, tariqah dan hakikat, apabila mendapat buah daripada tariqah tadi, menghasilkan hakikat. Begitulah gambaran dia. Dan adalah menyamai makam ini, iaitu orang yang telah suci daripada segala hal, segala maqamat dan ibadat, dan jadilah ia dengan Allah. Tiada ada kepadanya khabar daripada dirinya. Ketika itu, apabila sudah benarlah dia dengan Allah, sudah benarlah dia dengan Allah Ta'ala, zahir dan batin sudah benar, itu dari segi ibadat, ilmunya benar melalui ilmu syariat. Jangan tinggal ilmu syariat, ilmunya benar, kemudian melalui jalan sampai kepada hakikat Allah Ta'ala. Kemudian dalam waktu yang sama pula, dia ini telah benar-benar melalui makam-makam yang tertentu. Maka dalam keadaan itu, jadilah dia ini benar-benar disucikan oleh Allah Ta'ala, sehingga
tidak ada pada dirinya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita baca di dalam matan pada malam ini memberitahu kepada kita apabila segala perintah Allah Ta'ala kita telah kerjakan dan segala larangan Allah Ta'ala kita telah tinggalkan, sama ada yang haram ataupun yang makruh, pada waktu yang sama hati kita benar-benar menyerah diri kepada Allah dan juga redha di atas segala ketetapan Allah Ta'ala, sehingga kita mampu bersabar di atas segala yang Allah uji kepada kita. Dalam waktu yang sama kita ini mengingati Allah di dalam nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu tanda bahawa Allah kasih kepada kamu. Itu tanda bahawa Allah membawa kamu maknanya pada hadratnya. Itu membawa kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi perjalanan kita, buatlah ketaatan, tinggalkan kemaksiatan, berterusan dalam taubat kepada Allah Ta'ala, dalam waktu yang sama membersihkan hati kita agar benar-benar menyerahkan diri hanya semata-mata kerana Allah. Allah tidak mengubah nasib seseorang, melainkan kamu. Maksud sebenar kepahaman orang awam macam mana, Ustaz? Ini banyak perbahasan tapi kalau orang-orang sufi, mereka mengatakan bahawa Allah tidak mengubah nasib seseorang kamu. Maknanya apabila seseorang itu duduk di dalam keadaan dia ini orang awam, Allah tak akan ubah dia kecuali dia berusaha untuk menjadi orang yang salik kepada Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Takkan kita nak biarkan kita duduk dalam keadaan orang awam yang penuh dengan dosa, maksiat dan seumpamanya. Maka pergilah menjadi orang yang berjalan kepada Allah. Maka kena dengan melalui jalan apa? Wallazina jahadu fina, dengan jalan bersungguh-sungguh mencari jalan kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan menunjukkan jalan. Jadi Ustaz tidak boleh menjawab soalan panjang sebab kita masih pun sudah panjang. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Kalaulah apa yang Ustaz sampai ini tidak dapat dipahami, maka rujuklah kepada orang yang alim, orang yang saleh. Jangan biarkan kita dalam keadaan kebingungan, jangan biarkan kita dalam keadaan tidak dapat memahami. Dan Ustaz minta maaf seandainya apa yang disampaikan itu tidak dapat dipahami. Kerana begitulah gambaran kita bahawa kita tidak ada ilmu dan kita tidak boleh memahamkan orang. Yang memahamkan orang itu adalah Allah Ta'ala. Kesimpulannya, Ustaz bukan orang alim, bukan orang saleh, hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Moga-moga mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan Ustaz, dan insya-Allah diharap kita akan dapat bertemu lagi malam besok insya-Allah dalam waktu yang sama dalam pengajian bicara ilmu kitab hikam. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Maaf segala kekurangan, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kelemahan diri kita bertaubat, Ustaz bertaubat kepada Allah, dan doakanlah agar kita semua mendapat kebaikan di sisi Allah. Jadi sekian saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.